Hai murid, selamat datang ke channel Cikgu. Dalam video ini, Cikgu akan membincangkan bagaimana nak menggunakan hukum-hukum logaritma yang dipelajari dalam mempermudahkan sebutan-sebutan log yang terlibat dalam soalan. So di sini Cikgu memilih 3 soalan untuk dibincangkan. Dalam perbincangan nanti, Cikgu akan tunjukkan terperinci apakah hukum logaritma yang kita gunakan dan bagaimana ia digunakan dalam penyelesaian soalan. So untuk itu, Cikgu akan pilih soalan 1 dan akan bincangkan bagaimana hukum-hukum digunakan dalam mempermudahkan soalan berkenaan. Okey, Cikgu salin soalan pertama ya. Okey, soalan pertama adalah log 421 tambah log 49 tolak log 47. Okey, perhatikan di sini murid, dalam soalan 1 ini ia melibatkan 3 sebutan ya log, iaitu pertama, kedua dan ketiga. Okey, untuk perhatian murid-murid, jika kita nak permudahkan ketiga-tiga sebutan ini menjadi satu sebutan, maksudnya kita akan gunakan hukum logaritma yang bersesuaian supaya ketiga-tiga sebutan ini menjadi satu sebutan. Yang itu dimaksudkan permudahkan. So bagaimana kita akan jadikan satu sebutan? Itu yang penting. So untuk pengetahuan murid, perhatikan ketiga-tiga sebutan log yang terlibat dalam soalan ini adalah melibatkan base yang sama, iaitu base-nya ialah 4, di sini pun base 4 dan di sini adalah 4. So, seperti mana yang biasa Cikgu sebut, sekiranya murid-murid nak selesaikan satu soalan melibatkan logaritma, yang penting itu tak kira berapa sebutan terlibat dalam soalan berkenaan, tetapi pastikan sebutan-sebutan log itu berada pada base yang sama. Itu adalah yang pertama. So, Cikgu ulang balik. Sekiranya nak selesaikan soalan melibatkan sebutan-sebutan log, tak kira berapa sebutan terlibat dalam soalan berkenaan, pastikan sebutan log yang terlibat dalam soalan berkenaan mempunyai base yang sama. Itu yang sangat penting. So di sini kita tidak mempunyai masalah. So di sini perhatikan, kita ada 3 sebutan log dan ketiga-tiga ini berada pada base yang sama, iaitu 4. So sekarang masalah nak samakan base tidak ada. Okey, so bagaimana kita akan jadikan satu sebutan dan apakah hukum yang dipelajari dari logaritma kita akan gunakan? Okey, sebelum Cikgu tunjukkan, okey, cuba kita ingatkan balik. Okey, hukum yang kita nak guna nanti, iaitu apa yang dipelajari oleh murid adalah log A n adalah sama dengan log A n tambah log A n, dan satu lagi ialah log A n adalah log A n tolak log A n. Okey, ini adalah 2 hukum yang dipelajari. Apa yang kita buat setakat ini? Ialah kita gunakan hukum ini daripada sini ke sini. Okey, daripada sini ke sini. Ini yang kita buat setakat ini. Okay, apa yang kita nak guna sekarang ialah sebalik pula, iaitu dari sini ke sini. Ya, serupa juga daripada sini ke sini. Maksudnya, kalau sebelum ini contoh-contoh soalan ataupun soalan-soalan itu, ya, apabila kita gunakan hukum ini, kita akan gunakan daripada keadaan darab menjadi tambah ataupun bahagi menjadi tolak. Tapi dalam situasi soalan yang kita sedang bincang ini sebalik pula, iaitu yang tambah itu kita akan tukarkan menjadi darab, manakala tolak itu kita akan tukarkan menjadi bahagi. Itu saja, kita sebalik. Okey, so itu yang kita akan lakukan. So di sini maksudnya kita akan gunakan salah satu ataupun perlu kedua-dua, okey, dalam menjadikan, perhatikan 2 sebutan itu menjadi satu sebutan. So itu yang kita lakukan. So apabila 2 sebutan ini kita lakukan satu sebutan, hubungan di antara 2 sebutan itu sama ada tambah ataupun tolak. Okey, kalau tambah ia menjadi darab,
manakala tolak ia menjadi bahagi. So inilah hukum yang kita akan gunakan di sini. Okey, sekarang cikgu dah perkenalkan hukum mana kita akan gunakan. Okey, seterusnya ya kita akan bincang bagaimana hukum yang kenal itu kita akan gunakan dalam penyelesaian. Jelas? So apa yang kita nak buat di sini ialah kita akan jadikan 3 sebutan ini menjadi satu sebutan. So apabila 3 sebutan ini nak menjadi satu sebutan, cikgu dah perkenalkan 2 hukum yang kita nak gunakan. Mungkin kita pilih satu ataupun kita gunakan dua-dua. Okey, tak ada masalah. Tapi yang penting apabila kita nak jadikan 3 sebutan itu menjadi satu sebutan log, pastikan ketiga-tiga sebutan log itu mempunyai base yang sama. Jika base yang sama, baru kita boleh gunakan hukum yang kita bincang tadi. Kalau base yang berlainan, walaupun hubungan dia antara dua sebutan log itu adalah tambah, kita tidak boleh gunakan hukum yang kita bincang tadi. Okey, so di sini yang penting, kalau kita nak gunakan hukum yang kita sebutkan tadi, pastikan tak kira berapa sebutan yang terlibat, pastikan sebutan-sebutan yang terlibat dalam soalan berkenaan mempunyai base yang sama. So di sini kita ada 3 sebutan dan ketiga-tiga itu berada pada base yang sama, iaitu 4. Okey, sekarang perhatikan di sini hubungan di antara dua ini. Hubungan di antara dua. Okey, jelas? Okey, perhatikan di sini adalah tambah. So tadi kan cikgu dah kata log n tambah log an. Perhatikan base sama. Dan hubungan di antara sebutan ini dengan sebutan ini adalah tambah. Dua sebutan ini kalau nak jadikan satu, kita gunakan log A n darab n ataupun kita sebut n. Jelas? So di sini kalau cikgu ambil ini mengikut hukum ini adalah sama dengan log 4 21 darab dengan 9. Jelas? So sekarang perhatikan cikgu dah ringkaskan ini. Kemudian kita tolak pula log 4 7. Jelas? Okey. Kita padam sekarang ini. So seterusnya, yang ini adalah log an tolak log an. Sebab apabila cikgu darab ini, dia akan menjadi satu nombor, iaitu 21 darab 9, dia akan menjadi satu nombor. Tapi cikgu tak nak. Cikgu kena asingkan dulu, jika perlu akan memudahkan penyelesaian. Okey, so cikgu tak nak jadikan satu, cikgu kekalkan. Tetapi kita tahu apabila dua ini darab, dia akan menjadi satu nombor. So di sini sebenarnya ialah yang ini dan yang ini adalah ini. So dua sebutan ini yang mempunyai base yang sama, hubungan adalah tolak. Kalau cikgu menjadikan satu, maka yang ini adalah log A n bahagi dengan n. So di sini perhatikan base 4, di sini pun base 4. Kita ada dua sebutan log dan hubungan yang kedua ialah tolak. So tolak kita tulis dalam bentuk bahagi. Okey, so yang ini seterusnya adalah sama dengan log 4 21 darab 9 bahagi dengan 7. Sebab itu cikgu kata cikgu tak nak darab 21 dengan 9 dari satu nombor, sebab bila cikgu nampak 7 dan 21 dan kita nampak dia tolak, iaitu bahagi, so di sini dia akan mempermudahkan penyelesaian. Sebab itu cikgu tak nak darab dua ini menjadi satu nombor. Jelas? So ini bukan apa untuk memudahkan penyelesaian. So di sini kita dapati bahawa so hubungan di antara dua ini iaitu log 4 21 dan log 4 9 tambah menjadi darab. Manakala yang ini adalah tolak log 4 7, so kita letakkan bahagi. So sekarang perhatikan 1 2 3 menjadi 1. Jelas? Perhatikan menjadi satu sebutan. Okey, so di sini di mana permudahkan, kita permudahkan. Pecahan yang boleh dipermudahkan kita permudahkan, iaitu yang ini adalah 1. Perhatikan di sini 1 dan yang ini adalah 3. Okey, so sekarang perhatikan apabila cikgu darab ini kita dapat log 4 27. So perhatikan penyelesaian di sini. Yang ini kita tidak boleh diselesaikan. Soalan tak minta dapatkan nilai, berapa nilai. Soalan tak minta tentukan nilai. Sebaliknya soalan minta permudahkan. Permudahkan di sini ialah tak kira berapa sebutan, kita perlu bawa menjadi satu sebutan.
tetapi perlu gunakan hukum-hukum yang dibenarkan ataupun yang dipelajari dalam logaritma. Jelas? So sekarang daripada contoh 1, cikgu dah jelaskan bagaimana dalam proses mempermudahkan 3 sebutan ini menjadi 1 sebutan. Bagaimana cikgu perkenalkan hukum yang kita akan gunakan. Seterusnya cikgu menunjukkan bagaimana yang kita tahu, hukum yang tahu itu kita gunakan dalam penyelesaian supaya dia menjadi bentuk yang paling mudah, iaitu daripada 3 sebutan menjadi 1 sebutan. So di sini permudahkan saja. Soalan tak minta berapakah nilai, tak. Dia nak bentuk mudah saja. So cikgu dah tunjukkan dalam bentuk yang paling mudah. So daripada pengalaman yang diperolehi daripada soalan 1, cuba kita gunakan dalam permudahkan soalan 2 pula. Cikgu padam soalan 1, kemudian salin soalan kedua. Kita padam yang ini. Soalan kedua adalah, perhatikan soalan kedua ialah log 7/5/8 tambah log 7/4/15 tolak 2 log 7 2/3. Perhatikan di sini. Semua nilai di sini adalah pecahan. So itu tak ada masalah. Dia nombor bulat ataupun nombor pecahan itu tak ada masalah. Yang penting itu adalah hubungan di antara 2 sebutan log itu. So sebelum kita permudahkan sebutan-sebutan log yang terlibat dalam soalan ini, pastikan setiap satu berada pada base yang sama. Itu yang penting. So dalam mempermudahkan sebutan-sebutan log, yang penting sekali ialah tak kira berapa sebutan terlibat dalam soalan itu, pastikan setiap satu itu berada pada base yang sama. So di sini kita ada 3 sebutan dan ketiga-tiganya berada pada base yang sama, iaitu 7. So di sini kita tidak ada masalah nak samakan base. So kita tak ada masalah sebab semuanya dah diberikan dalam base yang sama. So di sini yang penting adalah apakah hukum logaritma dan bagaimana hukum yang kita kenal pasti itu digunakan dalam penyelesaian. So dalam soalan 1 cikgu dah terangkan bagaimana kita menggunakan hukum logaritma yang dipelajari, iaitu 2 sebutan yang dihubungkan sama ada tambah ataupun 2 sebutan log sama ada dihubungkan tolak, bagaimana kita jadikan 1 sebutan. So sekarang apa yang kita belajar daripada soalan 1, cuba kita guna pakai dalam soalan kedua. Cikgu ambil 2 yang pertama. So hubungan di antara 2 ini, perhatikan base 7 dan yang ini adalah base 7. Tak kira nilai dia pecahan ataupun bulan nombor bulan itu tak ada masalah. Yang penting log itu mesti base yang sama. Dan sekarang perhatikan hubungan adalah tambah. So daripada hukum yang kita belajar, iaitu log AN tambah log AN sama dengan log AN darab N. Jelas? So mengikut ini, yang ini adalah log 7 dalam kurungan 5/8 darab 4/15. Jelas? Sekarang cikgu padamkan ini. So sekarang cikgu kekalkan yang ini 2 log 7 2/3. Sekarang perhatikan, boleh tak dipermudahkan? Ya, kita ada 5, 15, yang ini 1, yang ini adalah 3. Kita ada 4 dan 8, yang ini 1, yang ini adalah 2. Jelas? So daripada sini kita dapati ia adalah log 7, 1/6. So kita dah permudahkan 2 menjadi 1. So kita ada 1 lagi, iaitu 2 log 7 2/3. Jelas? Sebelum cikgu teruskan, sebelum cikgu jadikan 2 ini menjadi 1, cuba kita bincang yang ini saja, iaitu cikgu nak bincang log 27 2/3. Cikgu nak bincang yang ini saja. Mengikut hukum yang kita belajar, iaitu log ANN. Mengikut hukum ini adalah sama dengan N log AN. Jelas? So N ini kita bawa ke hadapan, so menjadi log AN. So apa yang kita nak adalah
daripada bentuk ini kita nak tukar ke bentuk ini, itu saja. So maksud ini cikgu akan bawa 2 ke sini. So apabila cikgu bawa 2 ke sini, yang ini akan menjadi log 7 kurungan 2/3 kuasa 2. Jelas? So yang ini mengikut hukum yang kita pelajari. Kita belajar daripada sini ke sini, tetapi dalam situasi soalan kita gunakan sebalik pula. So mengikut hukum ini, ya 2 ini kita bawa. So kita akan tulis log 7 2/3 kuasa 2. Jelas? Okey. Sekarang cikgu dah tunjukkan. Okey, seterusnya perhatikan yang ini adalah sama dengan log 7 1/6 tolak log 7 kurungan 2/3 kuasa 2. Jelas? So yang ini sama dengan log 7 1/6 tolak log 7 2 kuasa 2 adalah 4. Kemudian 3 kuasa 2 adalah 9. So sekarang perhatikan cikgu dah tebalkan yang ini 2 kuasa 2 4, 3 kuasa 2 9. Boleh? So sekarang perhatikan, so kita dah bawa bentuk. Sekarang kita ada satu sebutan base-nya 7 dan kita ada satu lagi sebutan di mana base-nya 7, dan hubungan di antara dua ini adalah tolak. So kalau tolak, ya kita tahu hubungan. Kalau tolak, ya kita gunakan, iaitu log En tolak log En adalah sama dengan log En bahagi dengan N. Jelas? So daripada sini kita dapati bahawa, cikgu pindahkan atas ya. Okay, cikgu pindahkan ke atas. So yang ini adalah sama dengan log 7 1/6 bahagi dengan 4/9. Okey, jelas? Sebab hubungan di antara dua log ini ialah tolak. Mengikut hukum ini, ya kita tulis sebagai bahagi. Jelas? Okey, sekarang kita padam yang ini semua, kita sambung penyelesaian. Okey. So kita tahu apabila bahagi ini kita tukarkan menjadi darab dalam pecahan. Masih ingat tak? Okey, masih ingat tak? Apabila cikgu tukarkan menjadi darab, so yang bawah ini ke atas, yang atas ini ke bawah. Jelas? Okey, perhatikan sekarang. Iya. Di sini kita ada pecahan. Pecahan yang boleh diringkaskan, kita ringkaskan. Okey, kita ada 6 dengan 9, boleh diringkaskan. Bahagi dengan 3, kita dapat 2. Bahagi dengan 3, kita dapat 3. So akhirnya kita dapati log 7, 1 darab 3 adalah 3, 4 darab 2 adalah 8. Okey, perhatikan sekarang. Okey, di mana jawapan selepas dipermudahkan. Okey, soalan 2, di mana 3 sebutan itu, 1, 2, 3 sebutan itu, permudahkan menjadi 1 sebutan. Jelas? So di sini perhatikan cikgu perkenalkan hukum-hukum yang dipelajari daripada logaritma. Dan bagaimana hukum, bukan setakat mengetahui, bagaimana dia digunakan dalam penyelesaian, itu yang penting. So kita sudah pun belajar 2 contoh penyelesaian ataupun bagaimana kita permudahkan sebutan-sebutan log yang diberikan dengan 2 contoh. So daripada apa yang kita belajar daripada 2 contoh itu, so cikgu harap ia akan membantu murid menyelesaikan ataupun mempermudahkan soalan yang ketiga. Jelas? Okey, sekarang cikgu padam soalan 2 dan kita akan bincangkan bagaimana kita akan permudahkan sebutan-sebutan yang terlibat dalam soalan ketiga. Okey, kita padam yang ini. Okey, salin soalan ketiga. So soalan ketiga, perhatikan di sini adalah 1/2 log X 64 tolak log X 4 tolak dengan 2 log X 2. Okey. Perhatikan kita ada 3 sebutan. Apa yang kita nak lakukan di bawah permudahkan soalan yang diberikan ini, 3 sebutan log ini akan menjadi 1 sebutan. Bagaimana? Ya, kita perlu gunakan hukum yang dibenarkan dalam logaritma. Yang itu kita dah tahu daripada soalan 1 dan soalan 2. So daripada apa yang dipelajari daripada soalan 1 dan 2 akan bantu kita menyelesaikan soalan 3.
Okey, sebelum kita buat keseluruhan soalan itu, kita ambil yang pertama dahulu, iaitu cikgu ambil yang ini, iaitu log X di sini 1/2 64. Jelas? So mengikut hukum ini iaitu log A n iaitu n ke hadapan log A n. Jelas? Mengikut hukum ini kita bawa n. So apabila cikgu bawa ke sini, yang ini akan menjadi log X 64 1/2. Dan 64 indeks 1/2 adalah sama dengan punca kuasa 2 64. So ada sama juga, okey? So 64 indeks 1/2 adalah sama dengan punca kuasa 2 64, iaitu sama dengan 8. Jelas? So kita dapati nilai untuk 64 indeks 1/2 adalah 8. Cikgu dah tunjukkan bagaimana nak ringkaskan mengikut hukum. Cikgu perkenalkan hukum, bagaimana hukum itu digunakan. Jelas? So daripada sini kita dapati, okey, 60. So perhatikan di sini, iaitu ini adalah sama dengan log X 8, iaitu 64 indeks 1/2 cikgu dah tunjukkan iaitu sama dengan 8. So apabila kita ringkaskan ini, kita dapati nilainya adalah log X 8. Okey, kita kekalkan yang ini log X 4. Okey, kita bincang yang sebutan yang terakhir pula, yang ketiga. Okey, kita bincang yang terakhir sekarang. Okey, so yang terakhir itu perhatikan adalah 2 log X 2. Okey, sama seperti tadi, iaitu di bawah hukum log A n n, iaitu n log A n. So 2 ini kita bawa ke sini, mengikut hukum ini. So adalah sama dengan log X 2 kuasa 2, iaitu sama dengan log X 4. Jelas? So cikgu perkenalkan hukum dan bagaimana hukum itu digunakan dalam menentukan. Okey, permudahkan. So kita dapati log, iaitu 2 log X 2 adalah sama dengan tolak log X 4. Jelas? Sekarang cuba kita permudahkan log-log yang terlibat ataupun sebutan-sebutan log yang terlibat di sini. Okey, kita ambil yang 2 ini. So hubungan adalah tolak. So kita tahu dia adalah sama dengan log X 8 bahagi dengan 4, hubungan ini. So cikgu ambil yang ini, okey, so tolak adalah bahagi, so 8 bahagi dengan 4. Okey, tolak dengan log X 4. Jelas? Okey, yang ini kalau ringkaskan kita dapat log X, okey, yang ini adalah 2 tolak log X 4. Jelas? So di sini perhatikan, cikgu nak jadikan 1 sebab hubungan di antara log ini dengan log ini ialah tolak. So yang ini akan menjadi log X 2 bahagi dengan 4. So 2 bahagi 4 dia 1, yang ini adalah 2, di mana akhirnya dia menjadi log X 1/2. Okey, perhatikan bagaimana apa yang kita pelajari daripada soalan 1 dan 2 kita gunakan dalam mempermudahkan, okey, 3 sebutan yang terlibat dalam soalan ini menjadi satu sebutan, iaitu dalam bentuk yang paling dimudahkan ataupun simplest form dalam bahasa Inggeris. Jelas? So di sini yang penting ialah apabila kita tengok satu soalan melibatkan log, pertama anda perlu tahu sekiranya nak selesaikan soalan itu, tak kira menentukan nilai ataupun untuk permudahkan, yang penting itu tak kira berapa sebutan terlibat dalam soalan itu, yang penting sebutan-sebutan log yang terlibat dalam soalan itu mestilah pada base yang sama. Itu yang pertama. Selepas kita dah tahu sebutan-sebutan itu berada dalam base yang sama, maka kita boleh gunakan hukum-hukum yang diperkenalkan dalam logaritma untuk penyelesaian soalan. So di sini cikgu dah tunjukkan apakah hukum yang sesuai digunakan untuk mempermudahkan. Okey, 3 soalan yang diberikan, bukan setakat memperkenalkan hukum, cikgu tunjukkan bagaimana hukum itu digunakan dalam penyelesaian.
Sekiranya Anda berpuas hati dengan apa yang Cikgu terangkan tadi, seperti biasa berikan thumbs untuk Cikgu. Untuk mendapatkan lebih banyak video berkaitan dengan tajuk logaritma, pastikan Anda subscribe channel Cikgu dan terima kasih.